Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rizal. Ingat saya lagi kan? Saya lama kita tak berjumpa ya. Since my last post pada 18 September, hari ini dah 28 dah. Dah 9 hari kita tidak bersua. Jadi saya minta maaf kerana hari ini minggu yang panjang. It's a very long day. Tapi insyaAllah hari ini kita akan cuba berkongsi sedikit. Seperti biasalah saya akan cuba kongsi sedikit tentang apa yang saya nampak, apa yang saya lihat daripada pergerakan harga emas. Jadi untuk tempoh masa minggu lepas dan minggu ni kita dapat melihat satu pergerakan emas yang agak agresif. Jadi kita nak tahu apakah punca-punca je. Jadi mungkin sedikit sebanyak kita boleh berkongsi sedikit lah apa yang saya lihat, apa news yang menyebabkan harga emas ni bertindak agresif. Jadi seperti biasa kita akan pergi ke intraday untuk melihat. Kita kena tengok apa yang berlaku adalah disebabkan oleh fundamental ataupun news yang berlaku. Saya menggunakan dua tools. Satu is intraday untuk sumber news saya ataupun investing.com, dan satu lagi saya menggunakan Forex Factory. Jadi tuan-tuan boleh check it out dekat Forex Factory ni untuk kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kita tengok apa yang berlaku pada 19 sampai hari ini. Kita tengok apa yang berlaku. Kalau kita lihat posting saya yang lepas pada hari 18 September 18 September, masa tu kita melihat harga emas berada di sini. Okey. Dekat sini harga dia di dalam para 1750. Pada masa tu kita tak tahu lagi harga emas ni macam mana, dan kita telah menjangkakan kita punya satu zon yang agak luas di sini di mana kita menganggarkan harga ni akan gagal untuk pecah 1750. Jadi apa yang berlaku? Biasanya kita gunakan time frame satu hari lah, D1 untuk melihat pergerakan yang pada 18 hari bulan September. Kat sini kita nampak satu kejatuhan kerana 16 September. Kita tengok apa yang berlaku pada 16 September. Kita tengok sebelum pada 16 September kita nampak USD menguat dari segi cost, retail sales semua memberi kekuatan kepada US dollar untuk naik untuk appreciate dia punya value dia. Jadi seperti biasalah, kalau US dollar meningkat, harga emas akan turun. Okey. Tapi banyak juga kita nampak juga unemployment claim rendah. Banyak orang yang tidak ada mempunyai pekerjaan. Okey. Tapi seminggu selepas tu, pada minggu lepas, kita boleh lihat banyak news yang menjurus kepada kekuatan US dollar, especially dekat FOMC punya statement. Mereka Federal sudah jelas menyatakan bahawa mereka akan mengetatkan dasar polisi mereka untuk mengekang kadar inflasi yang semakin meningkat. Mereka menganggarkan atau menjangkakan untuk mengetatkan dasar-dasar monetary mereka seawal bulan November. Itu yang menyebabkan market panik bila mereka menjangkakan ini ada satu event besar, high impact news. Jadi
kita tengok juga data-data yang lain juga seperti new home sales juga meningkat. Ini jelas petanda menunjukkan bahawa ekonomi US makin bagus, dan mereka menjangkakan mereka akan mengetatkan. So mereka akan jadi hawkish. Sebelum ni kita berteka-teki kan bila dia orang nak ketatkan ni. Sekarang ni memang dah nampak mereka akan mengetatkan seawal November ataupun akhir tahun ni. Dan kita kena faham bila mereka berkata nak mengetatkan, mereka tidak akan membuat secara drastik, mereka akan buat perlahan-lahan. Pertamanya, mereka akan mengurangkan pembelian QE, quantitative easing, inject bond or asset. Sebelum ni 120 bilion US dollar setiap bulan, mungkin dia akan kurangkan. Jadi kita tak tahu lagi apa impact dia. Tapi based on the FOMC statement yang dikeluarkan, market dah nampak US akan menguat. Tapi kita tak tahu lagi apa tindakan seterusnya pada bulan November, ataupun berapakah pengurangan pembelian aset dan bond. Kita tak tahu lagi dia punya impact dia. Tapi buat masa sekarang, impact dia sudah dah ada. USD makin menguat dan harga emas semakin turun. Jadi selain pada itu, tak ada impact lain. Kita boleh nampak juga selain pada data new home sales, tidak ada lagi high impact news kecuali 28 hari bulan hari ni pukul 10. 10 ini tak ada apalah, dia cuma bagi kita boleh tengok apa dia ni. Dia cuma beri testimoni more hawkish. Usually effect more hawkish than expected is good. Okay. So apa yang diceritakan ni, US Treasury Session, US debt default will be a disastrous. Okay, so dia orang keep arguing, debate, bercerita tentang sekiranya mereka tidak mengetatkan dasar monetary mereka, mereka akan hutang mereka makin bertambah, makin banyak, inflasi semakin meningkat dan yada. So itu menyebabkan harga emas jatuh, USD makin menguat. Jadi saya harap tuan-tuan boleh tengok sendiri news ni. Sangat berguna lah. Ni untuk saya punya kalender lah, saya punya economic calendar yang saya selalu refer. Kalau tengok dari segi news apa yang berlaku, kita biasa tengok apa news yang akan keluar hari ni. Pasaran minyak USD mencanak naik. Ini bagus juga cerita dia. Kita boleh bercerita pasal USD dan emas. Tuan-tuan boleh. Ini dalam bahasa Melayu, sangat bagus. Bahasa dia pun layman term, tak ada bahasa yang pelik-pelik, mudah difahami. Jadi jangan lupa saksikan, baca intraday. Okay. Jadi apa saya nak cerita, since saya punya posting yang lepas, harga emas ketika itu berada pada 18 hari bulan 17, harga emas ini menurun, dan kita tak nampak lagi kesannya, dan kita menjangkakan kita mempunyai satu support yang sangat besar, sangat bagus di sini, between 1745 hingga 1732. So kita boleh nampak harga pada ni rejected dan dia naik. Okay, mungkin one day ni tak nampak sangat data dia. Kita pergi 4 hours. Okay, 4 hours. Okay, pada minggu lepas saya bercerita tentang harga berada di sini dan saya menjangkakan harga dia akan melantun. Ya, benar. Pada minggu selepas itu, harga dia mencecah support line ni dan melantun. Jadi dia melantun sampai 178 pada 23 dan 3-4 hari. Jadi selepas itu harga dia decline balik. Jom kita tengok apa yang berlaku 23 hari bulan ni. 23 hari bulan. Okey, kita nampak FOMC keluar data. Okey. Tuan-tuan boleh nampak kenapa harga emas jatuh lagi. Kerana ni pada 23 hari bulan FOMC keluarkan statement menyebabkan harga emas ditekan dan turun. Pecah 1744 saya ni. Pecah 1744. Jadi bila dia pecah, seperti biasa dia akan reject.
Jet naik atas, naik lagi. Dan pada hari ini kita dapat melihat dia pecah sekali lagi dan pecah terus Dia pecah. Jadi kita tengok apa yang berlaku pada 28 bulan ni. Apa yang berlaku 28 bulan ni? Oh, okey. Disebabkan ada satu lagi news daripada Fed. Memang power lah dia ni. Jadi sekali FOMC buka mulut, sekali Jeremy Powell ni buka mulut, memang dia akan memberi impak kepada harga emas dan US dollar. Jadi watching him perhatikan dia, eyes on him. Apa dia cakap, apa dia keluarkan statement akan memberi impak. Jadi okay, understood. Hari ni data ni keluar disebabkan oleh FOMC. FOMC mengeluarkan statement yang berbentuk hawkish. Jadi okay, understood. Faham. Okay, 4 hours juga kadang-kadang saya tak nampak sangat pergerakan dia. Saya suka melihat dalam H1. H1 sangat bagus untuk kita melihat apa yang berlaku. Secara keseluruhannya, sebelum ni saya menjangkakan pergerakan ini adalah wave 2. Dalam wave 5 ada 5 wave. Dalam elite wave ni kita dapat lihat wave kelima sudah bermula. Wave kelima sudah bermula. Jadi apa dia wave 5 sudah bermula? Okey, saya menceritakan sikit. Kat sini tak nampak Okey, sebelum ni saya nak buat disclaimer Apa yang saya cerita ni adalah analisis saya semata-mata, just untuk education purposes. Saya tak bertanggungjawab. Ini apa yang saya cerita ni adalah sharing apa yang saya nampak dan apa yang saya lihat. Jadi saya mungkin betul, saya mungkin salah. Jadi jika ada komen, boleh share, kita boleh sama-sama discuss. Okey, ini bukan mesti akan berlaku. Technical analysis sebenarnya kita hanya menjangkakan dengan kebarangkalian ke mana harga nak pergi. Okey, tapi apa yang mencetus atau yang make it happen adalah news. That's why kita tengok dalam Forex Factory, kita tak tahu apa yang berlaku. Kalau harga emas jatuh, something yang berlaku something happen with the reason. Jadi okey, kita kembali semula pada sini. Jadi apa saya nak share kan, wave 5 sudah bermula, wave 1 sudah complete. Okay. Sejak kejatuhan pada bulan Ogos, saya tu ini menunjukkan wave 5 sudah bermula. Wave 5 ada banyak, dah ada 5 subwave. Jadi kat sini saya dah nampak satu pergerakan wave pertama. Okey. Wave pertama sudah bermula bergerak daripada, okey, kita jangan ambil shadow lah kita ambil ke sini 172 something dan dia pergi ke paling tinggi 1833 1830. okey, this is a wave pertama. Wave kedua, kebiasaannya kita mempunyai ABC Jadi bila saya buat tanda ni 1 2 3, okey, saya buat review pada 18 bulan dan saya menjangkakan harga ini akan stop di sini, complete untuk completekan wave kedua. Tapi ternyata saya silap Rupanya harga dia naik kembali. Saya ingat ini adalah permulaan untuk wave 3. Wave 3 ni adalah wave yang kita tunggu-tunggu sebab dia akan jadi panjang. Namun begitu, kita dapat lihat because of the news yang keluar, ini menyebabkan harga ditekan dan saya dapat melihat wave kedua ni bukan lagi ABC tapi dia adalah extension. Dia mempunyai 5 wave. Jadi apa yang kita tunggu sekarang adalah untuk dia melengkapkan wave 2 ni. Masih lagi belum ada tanda-tanda untuk dia lengkapkan dia. Harga semakin turun. Saya mempunyai satu support yang jelas di sini 1745 dan 1730.
Dan ternyata harga sudah break ah. Jadi harga sudah break. So saya menjangkakan harga ni akan bounce balik, akan pull back. Dan kita akan lihat sama ada dia akan meneruskan perjalanan ke bawah ataupun dia dah cukup turun di sini. Dan cuba untuk bergerak untuk memulakan wave ketiga. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tanya bila masanya, saya minta maaf, minta ampun, saya tak tahu Sebab apa? Ia berdasarkan kepada news-news. Jadi it can be tomorrow, it can be seminggu, sebulan, 2 bulan, kita tak tahu. Tapi kita boleh menjangkakan, okey, sekiranya harga ni sudah, penurunan ni sudah cukup dan wave kedua, sub wave kedua sudah lengkap. Jadi kita boleh standby untuk emas ni bergerak untuk wave 3 yang agak panjang, di mana kita menjangkakan wave ketiga ni akan shoot lebih daripada 100%. Okey. Boleh menjangkakan, saya dah tanda sini dalam okey. Dia boleh pergi sampai this paras this. Dan ni dalam wave 3 ni juga dia ada 5 wave. Dia akan bergerak zigzag 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi untuk dia memulakan wave ketiga ni, dia mesti complete dulu wave kedua ni. Dia kena completekan wave ni dulu. Wave ni. Sekarang ni kita dah nampak dia turun 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang ni kita tak tahu dia dah stop ke atau dia dah complete ke tak, kita tak tahu. Itu tengok besok pula apa cerita. Sekiranya harga emas melantun, itu jelas bahawa wave kedua, sub wave kedua ni sudah complete dan dia sudah memulakan gerakan untuk wave ketiga. Okey. Jadi saya harap sikit sebanyak tuan-tuan nampak ini adalah jangkaan kita semata-mata berdasarkan Elliott wave, berdasarkan corak-corak yang Elliott wave nampak jadi kita based on that Elliott wave punya teori, kita mencakapkan harga emas ni akan memulakan subwave ketiga ni bila dia dah complete. Okey. Mungkin 1 jam boleh nampak tak apa-apa cerita. Okey, kita dah nampak dia dah lepas pecah 1731 ni daripada zone saya ni dan dia pull back. So kita akan lihat nanti sama ada dia akan turun bawah dan pecahkan lagi sekali, dia mungkin boleh turun as low as 17 this area 1725 hingga 1709. Ini senada kotak lah. Mana pula kotak dia? This one. Kita bertanda kat sini. This area. Okay. This area. Okay. Apa saya nak cerita lagi hari ni? Okay, basically harga tengah turun ni, apa yang kita selalu buat? Saya ingin berkongsi sedikit. Ada soalan, ada permintaan sebenarnya daripada rakan penonton YouTube saya. Ada menceritakan kalau boleh cerita pasal layering. Yes, layering ni sangat buat masa sekarang. Kalau kita tengok pattern harga emas sekarang yang semakin menurun, ramai orang membuat layering. Jadi apa itu layering? Apa yang saya faham, layering adalah kita membuat pembelian secara staggered, secara berperingkat. Bila kita nampak harga emas turun, ini bermakna kita akan start membeli. That is nature dalam game emas ni. Kita beli pada harga rendah, kita akan jual pada harga yang lebih tinggi bila harga tu naik kembali. Jadi bila pattern, kita tahu sekarang emas ni berada di dalam fasa penurunan. Berdasarkan Elliott wave, kita berada di sub wave kedua. Okey. Sub wave pertama kita nampak, kita dah standby. Kita nampak dia dah start complete yang ni
dia dah start subwave kedua, harga akan naik. Jadi it's better to buy at low, dan kita tunggu sekiranya harga boleh melepasi. Kalau JEE 10X lebih 3%, lebih tuan-tuan 1% kenaikan itu tuan-tuan boleh terminate untuk dapat keuntungan. Okey, itu dia punya game dia. Dan bila kita tengok pada fasa kedua ni, kita tahu harga dia akan turun. Apa yang kita perlu buat? It's time to buy. Bila harga fasa ni naik, bila subwave pertama ni contohnya, kita tahu harga emas ni dalam pattern untuk menaik, kita cuba beli harga pada harga yang rendah dan tunggu untuk terminate sekiranya dia dah melepasi pada harga belian kita, sebab kita tahu kena ada JEE 10X, ada margin spread 3% kan. Jadi make sure you terminate bila dia dah lepas 3%. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan takkan untung. Okay. Jadi bila subwave kedua ni bermula pada 23 September, just recently, minggu lepas. Okay. Bila kita nampak harga ni 176, okay, standby, kita dah tahu dia dah buat mungkin tak nampak satu minit lah. Okay. Okay. Satu jam. Sekejap ya. 4 hours. Okay. Minta maaf. Subwave kedua bermula pada 4 September. Bukan minggu lepas. Dah 3 minggu 3 minggu harga emas ni daripada puncak bila dia complete wave kedua ni, sejak dia jatuh pada awal Ogos, dia naik sehingga 1833. Kita tengok berapa persen. Kalau kita beli kat sini, dah balik modal tak? Okay, kita ukur. Ya, 9%. Ya, 9% tolak 3%. Kalau tuan-tuan dapat beli pada harga rendah ni, tapi sebenarnya harga tak sampai sini sorry. Dia sampai dia turun kat sini Harga yang paling rendah kita boleh dapat adalah di sini. Sampai puncak is about 6%. Kalau tuan-tuan beli pada awal Ogos lepas, pada harga 172 something, 25, pada 3 September, awal bulan September, tuan-tuan tolak dapat 6% kenaikan, tolak 3% profit margin, tuan-tuan dapat 30%. Sekiranya kita membeli pada harga bawah, jual kat sini. Bila kita nampak pattern downtrend, kita dah tahu wave pertama, subwave pertama dalam wave kelima ni sudah complete. Jadi kita dah get ready, cari duit apa semua, standby untuk penurunannya. Jadi sejak pada awal September kita nampak news masa tu belum lagi, masih lagi dovish, tapi ada ura-ura untuk mengatakan, tapi tak tahu bila. So boleh rujuk video-video saya yang lepas, apa cerita dia harga dia turun. Jadi kita nampak pergerakan 1, 2 dan 3. Itu yang pada saya punya posting 18 September tu saya rasa okey, standby lah. Sebab bila ada 3 set wave A, B, C, bermakna kita dah get ready untuk harga ni akan meroket. Jadi apa yang kita buat, yang perlu kita buat ialah layering. Layering. Apa maksud layering? Kita tahu pada wave ni harga penurunan, kita nampak dia turun pada support, dia cecah support dan dia bounce. It's time to buy at this point. Belilah di point sini. Sekiranya tuan-tuan punya modal 10 unit GAE 10X, 10 unit yang kata you ada,
tuan-tuan boleh beli 2 sini. Okay, standby dulu 2. Kenapa? Kita takut dia macam terlepas peluang lah. Fear of FOMO lah, kita fear of missing out lah. So kita just grab the opportunity. Kita tahu dia turun dan dia cuba pull back, tuan-tuan belilah 1 unit ke 2 unit, just secure a unit. Dan harga dia naik. Dan biasanya kenaikan ni takkan lebih daripada 3%. So kita tak boleh jual. Okay, tunggu signal yang kedua, dia turun lagi. Okay, daripada 1782 dia turun. Okay, dia naik balik pada 1810 dan dia turun lagi sekali. Tuan-tuan tengok dia turun lagi. Dalam sepanjang ni tuan-tuan boleh beli lagi. Itu konsep layering dia. Beli kat point kat sini, beli point di sini. Okay, bila dia start lagi sekali, dia naik, dia pull back, dah turun lagi sekali, tuan-tuan boleh beli di area sini, mana-mana point saja. Tak kisah mana, di sini, di mana-mana. Okay, kalau tuan-tuan tengok ni, harga dia turun, naik dan turun lagi. Macam saya beli di sini. Saya beli di point ni. Saya beli 3 unit. Dia naik, dia turun lagi. Saya takkan beli pada harga ni lagi. Saya akan tunggu dia turun. Dia turun, saya dah tanda satu ni, saya beli di sini. 3 unit lagi. Okay, 3 unit lagi. 3 and then kita nampak okay, saya kata cukup lah. Dah ada 6 ni. And then saya dah agak kita ada satu support sini. Kita tengok harga dia melantun. Okay, so saya dah jangkakan 1, 2, 3. Okay, cukup lah. Saya ada 6. Saya ada lagi balance lagi sebenarnya, balance. Tapi saya tunggu dulu, just tengok sama ada harga dia dah complete ke 3 wave ni. Kebanyakan boleh berlaku ya. Sama ada dia boleh jadi ABC ataupun extension type. Boleh jadi 5. That's kebarangkalian. Kita pun tak tahu. Kita akan tengok sentimen apa yang berlaku. Jadi bila saya beli kat sini 3, saya beli 3 sini, layering kat sini, layering kat sini. Saya tengok dia dah start bounce. Okay, saya tengok okay guys, harga dah macam dah nak fly ni. Dah saya pun agak yakin jugalah sebab dah A, B, C kan. A, B, ni B. So saya ingat ni C, ni A. Okay, cukup lah. Saya dah secure. Dapat juga secure 6. Jadi bila apa yang berlaku pada hari 23 ni, di mana FOMC dah cerita okay, kita akan ketatkan dasar monetary ni seawal November. Tu dia, harga US dollar semakin menguat dan harga dah jatuh. Saya dah standby dah ni. Memang saya nak tengok berapa dia. Saya punya invalid level yang saya nak tengok. Kalau saya nak beli lagi sekali, saya takkan beli pada harga ni. Bila dia naik, dia turun lagi, saya nampak dia dah nak turun, saya takkan beli pada para yang sama. Saya akan cari lagi bawah lagi. Dan saya menjangkakan ada satu invalid level sini, 174. Okay, 174 di sini. Saya tunggu je harga dia dapat tak break this line 174. Dan ternyata dia break 174. Dia break kat sini. Apa lagi? Saya pukul habis lah. Semua bullet saya keluar kat sini. Pada 1743 1743 saya beli sini 3. Saya beli sini 3. Saya bantai sini 8. Sebab saya ingat 174 ni dia akan pull back. Kalau tuan-tuan tengok 1744 dekat sini saya beli di sini. Pukul habis. Shoot semua bullet saya dekat sini. Sebab saya ingat dia akan melantun. Tapi ternyata pada hari 28 hari ni dia break lagi sekali 174 ni dan terkeluar sampai terkeluar saya punya zone saya ni.
Tapi saya tak ada masalah. Saya dah secure banyak unit. Saya tak ada masalah. Kita hanya cuma tunggu. Itu yang dipanggil konsep layering. So apa yang saya nak cerita sini, kenapa kita buat layering? Pertama, kita tak mau terlepas peluang. Okay? Bila harga turun, kita beli sedikit. Sampai at level yang you rasa dia dah cecah, the lantai yang sebenar yang bawah dia akan melantun, all the bullet on you, habiskan bullet kat situ. Sekiranya harga jatuh lagi, itu bukan rezeki kita lah. Okay? Tapi kita kena buat analisis jugalah. Macam saya tahu this zone area yang saya lihat dia boleh pergi sejauh 1.9, betul? 1.9. Tapi sebenarnya activation level 1744, 1743 saya terus beli. Sebab apa? Saya tak mau terlepas peluang. Kadang-kadang sistem pun boleh jam. Kadang-kadang harga ni pun kita tak tahu. Bila 1743 dia boleh naik kembali, kita tak tahu. Jadi saya tak mau terlepas peluang, saya beli. Secure dah ini. Sepatutnya saya kalau nak ikut lagi, saya mungkin letak dulu 3, beli 3. Tapi saya dah tak mau lagi lah, terseksa tengok chart. Harga turun 143, saya ingat 1743 ni adalah harga yang terendah. Tapi ternyata dia membuat lagi satu penurunan. Saya rasa dalam 1730 paling rendah kita 1730. Tak apa, it's okay. Itu bukan rezeki saya. Saya pun dah all bullet out. So kenapa kita buat layering? Pertama, kita tak mahu terlepas peluang. Keduanya, apabila harga emas ni naik kembali, saya tunjuk mungkin tuan-tuan boleh nampak nanti. Okey, saya beli di sini. Sekejap 1750 saya beli di sini. Dan saya menunggu 1743 di sini. Jadi kenapa saya secure at different level? Sebab saya tak mahu terlepas peluang. Dan apabila harga tu meningkat kembali, katakanlah harga sekarang ni akan bounce balik. Bila harga bounce balik, tuan-tuan apa yang perlu buat? Tuan-tuan, harga paling rendah ni sendiri yang akan kita boleh terminate dulu. Okay? Tuan-tuan nampak tak? Kita akan boleh terminate satu-satu, one by one. Di mana the last one yang kita beli harga yang rendah ni, bila harga naik kembali, that's the one yang kita akan boleh terminate dulu. Okay? So instead of kita beli semua bullet kat sini atau bullet kat sini, kenapa kita separate? Sebab kita tak tahu harga ni boleh naik boleh turun. Kalau dia turun daripada harga first time kita beli ni, kita layer lagi, maknanya kita beli, maknanya kita dah secure, kita dapat lagi opportunity pada harga yang lebih murah. Jadi bila harga naik kembali, kita dah boleh terminate ni. Bila naik lagi, kita terminate satu-satu, one by one. Okay? Ini first reason. Tuan-tuan kena kira jugalah pada katalah beli kat sini 3%, tuan-tuan kena tahu trading plan tuan-tuan dan puan. Trading plan kena mantap. Mana kita harga beli berapa, dan bila kita nak terminate 1% equal 10%, semua kita dah tahu harga. Contohnya kalau kita beli dekat macam saya beli 1743 saya dah buat trading plan 1743 kat sini. Okey. 3% saya, oh no, sorry. 743 katalah kat sini. 3% saya adalah pada 1795. Okey. Inilah para saya untuk yang tadi. The next one mungkin lebih tinggi sedikit. Dan the first one mungkin lebih tinggi lagi. Kita kena make sure kita lepas 3% profit margin ni, margin spread, baru kita boleh dapat 1% keuntungan, 1% kenaikan selepas itu memberi kita 10% profit. Okay, itu teknik pertama. Kita beli layering, beli at different price bila harga turun, dan kita terminate one by one. Mana satu yang kita dah harga yang paling rendah tu, bila kita terminate, kita tak ambil banyak, dalam 10 hingga 20%, 1% ke 2% kenaikan. Kena make sure juga you kira management fees yang telah digunakan, make sure you untung. Okay, itu salah satu caranya. Yang kedua,
apa yang saya boleh nampak adalah kita boleh buat cost averaging. Apa maksud cost averaging? Contohnya, cost averaging tuan-tuan beli kat sini 3 unit, kat sini 3 unit, sini katakanlah you beli 3 unit contohnya. Okey? Jadi tuan-tuan boleh buat cost averaging purata. Okey, macam ni. Contohnya first buy kita beli at 1785 per ounce, equivalent to tuan-tuan bahagi 1785 first buy, tuan-tuan kena tahu berapa termination nak terminate pada atau kita convert dalam bentuk gram. 1785 divide by 31 31.1035. Ini pada harga 57.389. Okey, bila you nak terminate, darab dengan 1.03 at 1.03 59.11. Okay. Second kita beli 1750. Okey, sama dengan kira saya akan tunjukkan macam mana 1750 divide by 311035 56.26. Jadi nak terminate kali dengan 1 point, kita tengok berapa watt paras yang kita kena jual. Dikali dengan 31.1035, kali dengan 1.03, 57.95. Betul ke? 56.26 kali 1.03, 57.94, 995. Betul. Then the third layer yang saya beli adalah pas 1743. Okey, kita bagi 1743 divide by 31.0135, 56.039. Ambil lah 04 lah Okey, kali dengan 1.03. Kenapa kita kena ke 1.03? Kita nak tahu pada harga 17 inilah adalah mana mouse saya? Pada ini pada yang harga yang kena 1.03 sebab harga beli kita. Okey, harga beli kita pada 3% margin spread. Okey. Kali 1.03, 57 point 57 point 72. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Ini adalah harga kat LME. Ini adalah harga LME. Dan ini adalah harga kita beli QM buy. Okey? Ini adalah harga QM buy. Jadi first thing kita boleh terminate Kita nampak yang third one, harga yang paling lowest ni. Harga yang paling lowest ni adalah harga yang akan mula-mula. Kalau kita guna teknik yang pertama, kita boleh terminate one by one. Macam first in last out lah. First in last out. Filo first in last out. Maknanya yang last ni akan jual dulu, yang first ni akan lambat jual.
bila harga dia dah melepasi harga belian kita. Yang kedua ni cara ialah kita buat cost averaging. Kalau tuan-tuan tengok kita beli 3 unit kat sini. Kita beli 3 unit 3 unit hilang. Minta maaf. Apa yang saya cerita tadi? Contohnya tadi ada 3 layer tu, tiga-tiga you buat cost averaging, tambah. You tambah, you bahagi dengan 3, you akan dapat satu figure tau. That figure bila dah arrive, dah meet, tuan-tuan boleh terminate semua sekali. Maknanya kita akan cost averaging. Kalau tuan-tuan tak mau tunggu satu-satu, kita boleh buat cost averaging. Tuan-tuan boleh. Okay, saya mungkin buat sekali lagi lah. Aduh, hilang pula Okay, saya buat contoh. Katakanlah tadi berapa tadi? Katakanlah 57.5. Ini kita harga beli kita. Tuan-tuan kali dengan 1.01 untuk dapat 1% kenaikan daripada harga beli kita. Sama dengan 58. 10%. Yang tadi 56 lah. Katakan 56.5 lah. Okey. Tuan-tuan darab 1.01 untuk dapat, katalah kita target 10%. 6.5 kali 1.01 57. Juga. Dan satu lagi kita buat 55.0. 3.55 lah. Kita buat senang, kita buat analogi yang sama. Untuk dapat 10%, 1% kenaikan equivalent to 10% profit. Tuan-tuan darab juga 5.5 kali 1.01 equivalent to 56. Jadi apa saya nak cerita, ini pun 10% juga Jadi instead of kita buat terminate satu-satu, tuan-tuan boleh buat cost averaging sini. Apa maksudnya? Kita ada 3 unit kan. So dia distributed equally. Tuan-tuan 58 campur 57 campur 56 bahagi dengan 3. So bila harga dah start bounce balik, lepas 56, tuan-tuan jangan jual lagi. Sebab apa? Cost averaging sini adalah pada 57. Untuk dapat 10% daripada all unit you ada 9. Sebab setiap layer kita beli 3 kan. Jadi instead of tuan-tuan buat satu-satu, terminate pada 56, 57, 58, tuan-tuan untuk dapat profit yang lebih cepat dalam masa dalam target 10% profit yang tuan-tuan nak, instead of tuan-tuan terminate pada 56, tidak. Tuan-tuan akan buat satu termination untuk semua sekali layer ni pada 57. That's average yang kita buat lah, averaging cost. Jadi di situ ada juga risiko sekiranya harga yang kita tunggu katakanlah dah lebih 56, patutnya kita terminate, kita tak terminate, kita tunggu. Jadi itu adalah possibility harga dia tak dapat capai dan turun lagi sekali, dan mungkin kita akan drag lagi lama. Jadi dua-dua teknik ni bagi saya dia boleh is realistic, boleh jalankan. Tapi saya lebih prefer untuk buat satu-satu. Tapi kita kena ada effort lebih lah, tengok monitor chart semua. Dan bila kita rasa okay, is enough 10% as per target, just terminate. Sebab apa kita cuba terminate secepat yang mungkin untuk kita jimat dekat management fees. Lagi lama kita drag,
dia akan makan kita punya profit. Boleh tuan-tuan dan puan refer video-video saya yang dulu. Saya ada cerita pasal cost management fees ni. Kalau boleh kita punya trading plan kita trade, kita terminate as soon as possible, short as possible. Secure your profit first, dan dengan modal yang kita ada, untung tu kita boleh belanja isteri, anak-anak isteri, dapat balik kita punya fund modal tu kita tu, dan standby untuk layering sekiranya harga turun lagi sekali ke, kita ada fund dalam tangan kita. Okey, saya harap sharing saya kali ini memberi sedikit sebanyak pencerahan ataupun membuka minda sikit lah. Minta maaf, saya masih lagi struggle dengan features conteng-conteng dekat monitor ni. But it's okay. I think I improve a bit. Dan yang penting sekali tuan-tuan dan puan dapat apa yang cuba saya sampaikan. Okay. Jadi sekarang almost 12 midnight dah. So sekali lagi saya ingin memohon maaf kerana agak lama dah tak bersiaran. Tak apa. Saya juga saya nak beritahu juga kat tuan-tuan dan puan, saya ada develop satu Facebook sharing information. Sekiranya tuan-tuan berminat, boleh saya akan letakkan Facebook link saya. Saya banyak share banyak info kat situ, dan sekiranya tuan-tuan dan puan sudilah kiranya request friend, saya akan accept, no issue. Semua niat saya cuma satu, saya bukan untuk menjual apa-apa, saya ingin berkongsi apa solusi yang diberikan oleh content maker, yang dia offer oleh content maker. Ia ada satu solusi untuk kita menjadikan sedikit profit untuk kita meneruskan perjalanan dalam keadaan pandemik COVID ni. Everything needs money, dan at least dengan sedikit sebanyak solusi yang ditawarkan oleh content maker ni, ia dapat membantu kita sedikit sebanyak dari segi kewangan, dari segi kita protect diri kita, aset kita, di samping simpanan kita, emas kita, dan kita boleh juga menjanakan profit sedikit. Okay, tak banyak sedikit tak apalah, it depend on us, as long as kita secure the profit dan kita preserve the asset, which is gold. Ya. Jadi saya akan share, ataupun tuan-tuan boleh search lah. Mungkin saya boleh buat kat sini. Tuan-tuan boleh cari dalam Facebook Facebook Rizal QM. Alamak, bersalah pula. Okay, saya buat sekali lagi. Text. Okay, tuan-tuan boleh search lah QM Okay, jangan lupa cari dan subscribe ataupun request friend dan follow saya dalam Facebook ni. Saya akan buat banyak sharing kat dalam tu, banyak input-input yang menarik. InsyaAllah semoga usaha saya kecil ini dapat memberi sedikit manfaat kepada you guys. Really, saya ingin berkongsi informasi. Saya tak mau jual apa-apa. It's up to you. Kita sama-sama tambah ilmu, kita sama-sama belajar, dan saya harap perkongsian sekali ini sikit sebanyak memberi kebaikan kepada you guys. So at least saya dapat saham akhirat jugalah. Ya, niat saya untuk membantu semua. Kita mau sharing information. Content maker have a complete one-stop solution in term of simpanan emas digital, in term of jika terdesak kita boleh berbuat rahnu daripada GSA kita, dan juga kita ada facilities, leverage facilities untuk kita menggandakan aset emas kita menggunakan teknik leverage yang patuh syariah, di mana beli satu kita akan dapat pembiayaan untuk mendapat 10 ownership 10 unit, dan satu persen kenaikan boleh bagi kita 10% profit. I think sedikit sebanyak apa yang content maker cuba lakukan ialah untuk membantu rakyat Malaysia. Dan sekarang ni mereka telah berkembang di ASEAN countries, and insyaAllah at the international level.
Jadi almost 12 in the midnight. Saya harap you guys semua stay tune dengan saya. Saya minta maaf kerana mengambil masa lama. Mungkin sebab saya ada masalah kekangan masa dengan kerja. Tapi insyaAllah saya cuba berikan saya yang terbaik. Dan saya akan juga improve saya punya presentation saya ni ya. Jadi saya jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye. Jangan lupa beli emas harga tengah murah. Kita beli at least 1 unit pun tak apa. Okay. Bye. Alright.